Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Muhammad Farouk Abdullah, pensyarah kewangan Islam di Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UNIZA. So saya nak buat video ini, so saya nak jelaskan, explain apa hukum syariah bai'ul inah dan tawarruk. Saya juga pun explain macam mana transaksi tawarruk dan inah di perbankan Islam. So kalau kita tengok inah, bai'ul inah, okay. Inah tu maksudnya cash. So bai'ul inah apa? Okay. Dulu kita tengok definition dia. Okay. Kalau bai'ul inah tu, when someone sells an asset with the deferred payment and hands over the goods to the buyer, then prior to the acceptance of any payment, the seller repurchases the same asset with a lower price in cash. Maksudnya, okay, ada orang dia beli satu barang dengan kredit, dengan deferred payment, okay, dia dengan hutang, dia akan bayar nanti. Lagi yang tu dia sudah dah owner dah, dia sudah miliki barang tu, okay. So lepas dia beli, dia terus jual kepada yang seller, yang kepada orang yang dia beli dulu dengan cash price. So itu namanya bai'ul inah. So bai'ul inah ada dua transaksi, dia bili dan jual balik kepada orang yang sama. Tapi yang bili itu dengan harga dia harga lebih, dan dia bayar nanti, dia bayaran deferred credit price. Tapi yang jual on cash lagi dia harga tu rendah. Itulah bai'ul inah. So saya nak bagi satu contoh macam Mr. Kasim needs 10,000 cash to pay for his overdue son's tuition fee. He applies for an Islamic personal loan. Okay, Mr. Kasim dia nak pinjam 10,000 okay, untuk bayar tuition anak dia. So dia nak pinjam. So bank buat credit scoring, so dah lulus. So bank akan bagi dia financing based on bai'ul inah untuk 5 tahun. Lagi bank akan ambil 7% profit. Okay, so macam mana dia punya experience? So sini ada dua. Okay, bank, ada bank dan lagi customer. So bank, okay, dia sell asset to customer. So bank akan jual, macam di bank ada barang, mungkin dia kadang-kadang barang plus crude palm oil ke apa ke, kadang-kadang ATM, tak kisah. So barang akan kembali ke bank. So bank akan jual kepada customer dengan cost plus profit. So ini cost tu 10 plus 3,500 tu dia bank punya profit. So dia kalau tengok 7% profit untuk 5 years, so 3 straight calculation. So bank ada barang, so di barang tu bank jual kepada customer dengan harga 13,500. So customer tu akan bayar untuk 5 tahun installment. Okay. So sekarang jadi customer based yang tu, the first step. So customer jadi owner, dia jadi miliki yang barang tu. So customer jual balik kepada bank dengan cash price, dengan harga rendah tu, harga yang asal original price dia 10,000. So at the end, so the customer sudah jual, so dia dapat cash 10,000, tapi customer kena akan bayar balik 13,500 untuk di tempoh 5 tahun. Okay, itulah contoh bai'ul inah. So bai'ul ini halal atau haram. So kalau kita tengok mazhab-mazhab, okay, 3 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, semua ulama di dalam mazhab
Hanafi, Maliki and Hambali kata bai'ul inah tu tak sah, dia unlawful. Lagi Aufi yang the highest, can say the highest authority in the Islam, most respected authority, even kalau walaupun Aufi bukan compulsory di Malaysia atau dia kata bai'ul inah tu dia tak sah, dia tak halal. Okay, so dia orang ada bagi dia kata itu hilah. Hilah tu macam backdoor lah untuk halalkan riba. So dia pun bagi satu hadis Baihaqi. So dia ada Zaid, ini sahabat Rasulullah, dia ada hamba. So dia buat bai'ul inah. So dia hamba Zaid, dia jual lagi satu hamba, dia jual 800 dirham dan dia beli balik cash 600 dirham. So dia buat macam bai'ul inah. So orang bagi tahu Aisyah radhiyallahu anha yang Zaid buat macam ni dengan hamba Zaid. So Aisyah radhiyallahu taala anha kata ini memang buruk, yang tu dia punya transaksi. Lagi dia punya semua amal dengan Rasulullah sudah batal kalau dia jihad dengan Rasulullah sudah batal kalau dia tak taubat dengan yang itulah yang memang ada hadis yang memang jelas untuk bai'ul inah tu tak sah. Lagi ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata yang masa akan datang orang akan buat banyak yang tu, orang akan buat bai'ul inah, dia akan lagi dia uh, ada lagi banyak perkara. Rasul sallallahu alaihi wasallam kata and misfortune will befall them, yani dia sudah Allah Subhanahu wa taala yang tu benda yang tak suka lah, yani yang and uh, and will not remove it until they return to yang tu. So ini semua perkara yang Rasulullah cakap, semua tu macam dia tak buat jihad, dia fokus kepada agriculture, sebab dia tak fokus dengan agama dia. So lagi dia pun buat bai'ul inah. So semua benda tu perkara tak baik. Ini hadis kedua. Lagi so based on yang dua hadis lagi ada dalil. So tengok kita al umuru bi maqasidiha, ya kan, di dalam syariah ada benda sah atau tak, innamal amalu binniyat, kan, benar. Kalau kita tengok bai'ulina memang kita faham dia punya intention, dia punya niat tu dia memang nak profit. Tu dia nak macam bank, dia memang nak profit dengan dia orang ulama kata ya, bai'ul inah tak sah dalam syariah. Okey, tapi di mazhab Syafi'i ada grup, bukan semua ulama Syafi'i halalkan bai'ul inah, tapi ada grup lah, group of ulama dia kata bai'ul inah dia halal, dia bukan hilah. Kenapa? Sebab Imam Syafi'i dia tengok zahir. Dia tak tengok dia punya intensi, intention dia orang. Dia kata, okey, yang dia jual, beli, so ini halal. Lagi second time pun dia beli balik pun dia halal, dia fulfill semua syarat, semua syarat untuk akad baik. So kita tak boleh tengok dia punya apa, dia punya intention. Kita tengok yang tu dua-dua jual dan beli dia sahih. So bai'ulina transaction tu sahih. Okey, dia tak ada masalah. Kita tak boleh tengok dia punya intention. Lagi ada orang kata dia Imam Syafi'i dia cakap dan yang tu ada ada beli dan jual balik. So di Imam Syafi'i ada satu syarat yang tu, yang customer tu dia bukan force, means dia ada option. Mungkin dia customer dia tak nak proceed tu jual balik, kalau dia ada option, so tak ada masalah. So yang tu ada orang kata yang bai'ul inah yang dalam bank kita, bank-bank Islam kita praktis tu, itu pun bukan tak ikut arahan Imam Syafi'i syarat. Sebab di dalam bank customer has no choice. Customer memang dia sign saja. Dia kena
beli dan jual balik. Dia kalau customer nak, okey, dia beli, okey, dia tak nak jual balik, ini tak boleh. So itulah the issue. Walaupun kita ikut Imam Syafi'i punya arahan, tapi dia punya syarat pun kita tak ikut, ya lah, yang tu saya faham. Lagi dia orang argue yang hadis tu Aisyah dan Zaid, dia kata ini ikhtilaf dalam sahabat, ikhtilaf Aisyah dan Zaid, sebab itu bukan hadis dari Rasulullah, tapi ini asar yang tu, yang hadis tu kita tengok Aisyah ini opinion Aisyah radhiyallahu taala anha. So kalau dia ada ikhtilaf dalam sahabat, so kita boleh qiyas. Qiyas tu sahih. Itu dia punya argument. Okey, lagi itu kata qaul Imam Syafi'i. Saya translate di bahasa Inggeris lagi. Our original view is for each and every valid contract, I will not invalidate them only because of doubts or due to the norms of the transacting parties. That I will deem it valid due to its apparent state, and I am also discouraging any intention from to resell from both parties. However, if the intention is apparent, it will invalidate the transaction. So ini betul-betul apa yang Imam Syafi'i cakap. Imam Syafi'i kata, kalau orang jual dan beli dan jual, okey, saya tak akan batalkan ini sebab kita tak nak tengok dia punya intention. Tapi kalau ada orang ada intention, dia beli dan dia jual balik, kalau dia ada intention itu, dia kata saya tak akan saya discourage, tak akan macam bagus. Tapi dia kata however, if the intention is apparent, it will invalidate the contract. So kalau kita faham dia punya intention tu dia akan jual beli yang dia beli, dia ada intention sebab dia nak jual balik. So kalau itu apparent, dia sudah jelas, kita faham, so itu invalid juga. So walaupun Imam Syafi'i allow, so ada orang kata based on Imam Syafi'i pun kita tak ikut bai'ul inah. Tapi kenapa di Malaysia allow bai'ul inah? Of course, kalau kita tengok cara istihad, okay, istihad is based on dia ikut situasi dalam lagi dia punya dia masalah lain. So I'm not in the position to invalidate dia istihad or kritik. Tapi mungkin dia orang tengok yang di Islamic finance di zaman 80 980 atau 90 dia, so dia baru nak start Islamic finance yang susah untuk buat lain, so kena tukar undang-undang lagi apa lagi. So untuk start Islamic finance, so dia orang sudah start Islamic finance dengan bai'ul inah, so hari ini kita bolehlah fikir untuk musyarakah apa lagi. Kalau dia orang tak start pun kita tak boleh fikir musyarakah apa-apa. So mungkin dia ada hajah atau dia yang tu istihad tu mungkin sesuai di zaman tu 10 atau 20 tahun dulu, tapi kita kena mungkin tengok baliklah bai'ul inah. So sekarang pun kita tengok industri pun, sebab banyak ulama dia kritik, so industri pun sudah dah kurang guna bai'ul inah, dia dah replace bai'ul inah dengan tawarruk. So kita tengok mungkin sekarang 80% dia buat tawarruk dan fokus lebih tawarruk. Inah tu dia tak ada baru. So yang tu kontrak sudah dah yang sudah bagi financing yang tu ada. So macam mana tawarruk? So tawarruk tu warakah, yang tu maksudnya ni ada cash. So tawarruk tu dia macam sama macam bai'ul inah, tapi dia customer dia beli barang dan dia customer tak jual balik kepada bank, tapi dia jual balik kepada orang lain. Itu je yang beza buat tawarruk. So biasanya tawarruk customer akan beli satu barang dengan harga deferred, okay, kena bayar kepada bank, dan
customer akan jual yang barang tu dengan orang lain. Itulah tawarruk. Tapi tawarruk ni ada dua. Ada tawarruk fardi dan tawarruk munazzam atau masrafi. Sebab kalau dalam praktis, dalam bank, dia pun dia edit. Dia ada dia lain daripada yang tawarruk yang original. Sebab kenapa yang dua-dua? Sebab yang tawarruk fardi tu yang kalau customer dia beli dan dia jual kepada orang lain, tak ada masalah. Dia biasa semua sekolah tu dia halalkan. Walaupun dia ada ikhtilaf, tapi yang majoriti ulama dia kata halal, tak ada masalah. Tapi tawaruk munazzam, dia masrafi tu, okey, sini, okey, customer beli barang daripada bank. Lagi dia customer nak jual kepada orang lain, tapi customer appoint the bank as wakil. So bank akan jadi wakil kepada customer untuk jual barang yang customer kepada orang lain, broker lain. So itulah trigger the issue of hilah. So kalau kita tengok the Islamic Fiqh Academy, the highest authority we can say in the Muslim world. So dia 1 tahun dia allow tawarruk sebab tapi lepas tu 1 tahun lagi dia akan kata dia haramkan tawarruk sebab dia tengok yang dalam bank dia tak ada, kadang-kadang dia guna tawarruk, so barang pun dia tak ada, dia doesn't exist, dia semua tu dokumentasi, lagi yang bank pun urus semua sebab bank jadi wakil. So dia nama dia tawarruk munazzam dan dia haramkan. Okey. So yang ni tawarruk yang saya bagi contoh lah macam mana tawarruk. So tawarruk tu biasa ada four party lah kalau dalam bank. Okay. So tawarruk first ada ini bank. Okay. Okay, bank dan sini ada client. So ini bank dan yang ni client. So client lah approach the bank, dia pergi bank, dia request financing, contoh bank approve. So bank apa bank buat? Okay, bank akan purchase an asset daripada broker A. Dia mungkin dia beli crude palm oil, okay, kelapa minyak sawit dia beli. Okay, cash price bank beli. Nanti bank jual kepada customer STC cash plus profit. Macam Baiul Inah. Mungkin dia bank beli dari broker 10,000. So dia akan jual balik kepada 15,000. Cash plus profit deferred. Okay, so sekarang tu client jadi dia milik barang tu. Okay, minyak kelapa sawit. So at stage 4, okay, client appoint bank as agent to sell the asset. So bank akan jadi wakil client untuk jual barang tu. So bank sell the asset as the customer's agent on cash to broker B. So bank akan cari broker lain untuk jual yang minyak sawit tu. So yang tu tawarruk. Tapi apa yang isu-isu tawarruk yang tu di Malaysia ada platform yang sangat bagus untuk tawarruk. Di Malaysia ada Bursa Malaysia, ada Suq Usila, commodity market. Yang tu electronic platform. So bank ada akses kepada banyak broker yang trade kelapa sawit apa. So dalam electronic transfer, dia ada bank boleh 2-3 minit bank boleh contact broker A beli dan bank boleh jual kepada broker B 2-3 minit boleh selesai sebab ada the system. Sini apa yang bagus tu, sini ada barang yang original, macam tak adalah isu yang barang doesn't exist macam di Baiulina mungkin, tapi di tawarruk memang ada. Lagi customer is not forced to sell. Macam ini step 3 kan, the bank jual kepada client. Okay, so client tak nak proceed step 4,
client want to client delivery yang minyak kelapa sawit tu, okey, boleh delivery. Okey, dia ada rules and regulation, broker akan delivery kepada klien, tak ada masalah. So yang ni sudah selesai. Tapi isu yang masih ada yang tu, bank akan jadi wakil untuk jual. Tapi kenapa di Malaysia tak boleh selesai sebab masalah ini? Sebab klien tak ada akses dalam yang di platform suku silah. Memang bank ada akses. So kalau klien ada akses, so mungkin klien terus boleh jual kepada broker B. So itulah masih ada lagi satu isu sebab tapi still Malaysian allow sebab darurah factor. Uh, So kita tengok apa yang hukum tawarruk. So majority of scholar dia ulama dia kata tawarruk fardi tak ada masalah, dia syariah compliant. Tapi kalau organized tawarruk tadi kata yang bank buat sebab bank akan jadi wakil, so itu scholars dia ada ikhtilaf, okay. So yang orang yang allow dia kata halal, so dia argue dia punya dalil that ini kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala dia akan halalkan jual beli, so tak ada masalah sini. Okey, ini lebih baik daripada inah, and kita tengok yang kalau jual kepada orang lain, so dia ada kurang isu, dia tak ada isu hilah. So kita tak boleh uh, kita tak boleh haramkan satu kontrak kalau tak ada teks. Maksudnya kita tak ada dalam Quran atau Sunnah ada nusus untuk yang haramkan tawarruk. Okay. Lagi dia bagi contoh daripada hadis yang ada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok di sana ada orang buat dia uh, tamar atau kurma yang dia ada kualiti bagus, lagi ada kualiti dia rendah. So yang kualiti bagus tu dia satu sa tu mungkin kita untuk jelaskan, okey, 1 kilo dia akan jual untuk 2 kilo untuk yang kualiti akan rendah. Okey, so orang buat, so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata itu memang riba. So kalau you tak nak riba, yang tamar tu yang kualiti rendah you jual dulu dalam market. So ambil cash, pegang duit, nanti you beli yang kurma yang kualiti akan bagus. So itu namanya makhraj syar'i. So kalau terus dia orang exchange, dia akan riba. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi dia yang macam mana kita boleh keluar daripada yang satu benda yang haram. So dia orang kata tawarruk tu macam ni. So kita buat jual dan beli. So kita buy and sell untuk ini makhraj syar'i daripada riba. So kalau konvensional dia terus bagi duit dengan interest. So kita buat yang jual beli tu itu ini makhraj syar'i. So itulah dia punya argument. So and then ada lagi lah dia tak ada dalam syariah yang kalau ambil profits untuk no trader want to come out kalau yang ada orang dia nak jual barang dia untuk nak cash, tak ada apa-apa di dalam syariah untuk haramkan. Lagi yang tu memang necessity, macam kalau kita tengok untuk Islamic Bank untuk perjalanan atau public interest. So yang tu dia punya yang support dia punya argument. Lagi yang haramkan tawarruk, dia kata dia pun tengok dia punya objektif. Dia punya tengok dia punya apa pun dia punya intention. So the intention tu dia get cash. Dia cash for a default payment. So dia macam riba lah. Terus dia punya outcome tu sama macam dengan riba. And dia kata
itulah satu perkara bai'ul ina juga. And lagi dia orang cakap itu memang yang jual beli itu memang dalam paper sahaja, dokumen sahaja, tapi dia tak ada memang possession, dia tak ada yang barang tu memang tak akan pergi sini atau sana. Dia macam sign dokumen tapi barang tu dah ada dah. So yang Aufi tu, so kalau kita tengok dia ulama punya call, so kita boleh conclude dalam Aufi pun dia kata, okay, tawarruk boleh halal, tapi dia kena ada syarat, condition. So tawarruk uh, yang tu the first condition is tu yang tu beli, customer beli dan jual, yang tu dua kena separate, dia tak ada conditional. Maksudnya customer ada option kalau dia tak nak proceed. Okay, so customer is free. Kalau the second sell yang customer kena jual, yang tu kalau conditional memang tak sah. Okay. Uh, and then the customer should not lose his right to receive the commodity. So kalau the customer dia nak delivery of the asset, dia nak barang tu, dia tak nak jual, so memang kena bagi. So kita tengok yang dua-dua tu boleh dibuat di Malaysia, Bursa Malaysia, suku sila, tak ada masalah. Tapi number 3 yang tu, the client should not delegate the financial institution to sell the commodity on his behalf that he purchased from the financial institution. So yang tu client tak akan boleh yang bank tak akan jadi wakil customer. Itulah syarat. Tapi di Malaysia masih ada sebab dia ada darurah factor, sebab customer dia tak ada dalam access. Tapi mungkin harapan besar yang dalam fintech financial development, so bukan kita fokus kepada commodity market, mungkin kita boleh ada platform baru untuk buat tawarruk, so customer boleh free jual, beli dan jual, yang kita boleh practice tawarruk yang baik, yang original, yang tu semua customer ada not forced to sell, dia ada pilihan, dia ada option, lagi dia tak akan appoint bank jadi wakil. So itulah the conclusion. So tawarruk yang conclusion tu, yang tu kalau kita tengok di Malaysia tu dia akan baiki. So kita ada bai'ul inah lagi kepada tawarruk, lagi tawarruk pun ada masalah, so ada Bursa Malaysia Suqus Sila, so dia akan dah baiki. So insyaAllah harapan akan jadi baiki tawarruk punya, so that fulfill semua syarat-syarat macam dari AOFI, so that tawarruk bukan munazam, bukan organized, tapi dia yang tawarruk al-fardi atau al-fiqhi, dia boleh praktiskan. Tapi masih lagi ada isu that tawarruk tu ada macam concentration risk, sebab semua produk-produk, banyak produk-produk di bank Islam semua guna tawarruk. Lagi kita tahu dalam economic perspektif, tawarruk is a debt based contract, hutang. So kalau hutang banyak tu dalam ekonomi memang tak bagus. So kita kena tengok juga dari maqasid perspektif, tengok overall. So memang ulama dia kata yang tawarruk tu memang dah halalkan untuk macam necessity lah, untuk hajah darurat. So kita kena akan cari yang lebih baik, yang based on profit and loss. Itulah yang bagus insya-Allah. So itulah daripada saya. Allah, so kalau insya-Allah akan harap insya-Allah itu akan jadi beneficial. Apa-apa salah ini dari saya. Okey. So aqulu qawli hadha. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.